Tahniah kerana mengikuti modul intervensi sexting atau SIM. Modul ini mengandungi 5 bahagian, iaitu sexting dan remaja, akibat sexting, topeng sexting, apa pandangan masyarakat, dan apa yang boleh anda lakukan. Sexting dan remaja membolehkan anda memahami perilaku sexting dan kaitannya dengan remaja. Sexting ialah kombinasi perkataan seks dan texting. Asasnya, sexting merupakan perbuatan berkongsi mesej berunsur seksual dalam bentuk tulisan, gambar atau video yang dihantar secara digital melalui aplikasi atas talian dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan WeChat. Beberapa contoh sexting ialah seperti berkongsi swafoto bogel atau gambar separa bogel, video adegan seks atau mesej yang menggairahkan. Sexting boleh berlaku di antara pasangan suami dan isteri yang sudah berkahwin ataupun antara pasangan yang belum berkahwin, sama ada pasangan maya di atas talian atau pasangan kekasih di dunia realiti. Remaja sangat berisiko untuk terlibat dalam perilaku sexting disebabkan mereka sering menggunakan internet saban hari. Perkembangan psikoseksual menyebabkan mereka aktif untuk mencari pasangan. Sifat ingin tahu mengenai seksualiti menjadikan remaja mudah tertarik kepada perilaku sexting. Mereka menjadikan sexting sebagai kaedah untuk menarik perhatian dan menggoda pasangan. Mereka juga menggunakan sexting untuk menjadi popular, serta tak kurang juga yang terlibat dengan sexting kerana tekanan dari rakan sebaya. Sexting dalam kalangan remaja dikaitkan dengan pelbagai implikasi buruk kerana remaja kurang bijak melindungi diri di alam cyber. Awalnya, perilaku sexting nampak manis dan menyeronokkan. Tetapi, apakah akibatnya setelah terjebak dengan perilaku sexting? Akibat sexting, kesihatan seksual dan reproduktif. Sebelum ini, masalah kesihatan seksual terutamanya penyakit jangkitan seksual seperti sifilis, gonoria dan HIV tertumpu kepada pekerja seks. Penyakit ini terjadi akibat amalan hubungan seksual yang tidak selamat seperti seks tanpa kondom. Penyakit ini seterusnya disebarkan kepada pelanggan dan pasangan mereka. Pada masa kini, penggunaan internet secara meluas telah mendedahkan remaja terhadap rangkaian seksual melalui aktiviti sexting. Hubungan seksual yang terjadi akibat dari sexting ini meningkatkan risiko remaja mendapat penyakit jangkitan seksual. Trend penyakit jangkitan seksual terutamanya sifilis dan gonoria di Malaysia telah meningkat ke tahap membimbangkan. Hasil kajian di fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati bahawa separuh daripada penyakit jangkitan seksual ini terjadi dalam kalangan mereka yang berumur di antara 20 sehingga 29 tahun, di mana pesakit yang paling muda berusia 12 tahun. Beberapa kajian yang lain pula mendapati mereka yang terlibat dengan sexting adalah 4 kali ganda lebih cenderung melakukan aktiviti seksual seawal usia 14 tahun, mempunyai berbilang pasangan seksual, melakukan seks tanpa kondom, terjebak di dalam hubungan homoseksual, dan melakukan seks di bawah pengaruh dadah dan alkohol. Jelas sekali, sexting menjadi pencetus kepada aktiviti seksual berisiko yang boleh menyebabkan penyakit jangkitan seksual, kanser rahim serta kehamilan tidak dirancang. Aspek lain bagi implikasi perilaku sexting ialah aspek sosial seperti buli cyber. Buli cyber ialah fenomena buli yang berlaku di alam maya seperti melalui SMS, sosial media, email atau aplikasi lain di mana individu boleh melihat, mengambil bahagian atau berkongsi maklumat peribadi. Buli cyber merangkumi menghantar atau berkongsi mesej peribadi individu lain yang negatif atau palsu dengan niat jahat untuk memalukan atau menghina individu tersebut. Bagaimana buli cyber boleh berlaku dalam konteks sexting? Sebagai contoh, pada mulanya,
gambar atau video peribadi yang berunsur seksual dikongsi dengan penuh percaya kepada pasangan melalui PM atau private message WhatsApp sebagai tanda sayang. Malangnya, pasangan mengambil kesempatan mengugut untuk menyebarkan gambar atau video berkenaan kepada umum yang bertujuan untuk memaksa melakukan hubungan seks ataupun mendapatkan wang ringgit. Impak buli cyber kepada mangsa adalah sangat besar kerana kandungan gambar atau video tersebut boleh memalukan atau menghina mangsa dan ianya tidak dapat dikawal serta boleh tersebar ke seluruh dunia. Oleh itu, fikir dahulu sebelum anda berkongsi bahan peribadi supaya anda tidak menyesal di kemudian hari. Jangan mudah percaya kepada pasangan yang meminta gambar atau video peribadi anda walaupun anda telah lama mengenalinya. Pasangan yang baik tidak akan meminta gambar atau video berunsur seksual anda walaupun secara PM. Kesihatan mental. Apa kaitan antara sexting dan kesihatan mental? Terdapat kajian yang membuktikan hubung kait antara sexting dan masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan atau anxiety dan bunuh diri. Perilaku sexting pada dasarnya nampak remeh, namun kesan negatif yang serius boleh menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk membunuh diri setelah gagal keluar dari permasalahan yang bermula dengan sexting. Contohnya, gambar lucahnya telah disebarkan oleh kekasih yang menyebabkan ramai yang telah melihatnya dan dia tidak dapat untuk menarik semula gambar tersebut dari media sosial. Ini menyebabkannya merasa malu kerana dihina atau diejek oleh rakan dan dia merasa amat tertekan. Sexting dan undang-undang. Adakah menghantar mesej berunsur seksual kepada orang lain adalah satu kesalahan di sisi undang-undang? Ya, ini bermaksud sexting adalah menyalahi undang-undang. Di Malaysia, terdapat beberapa akta yang membolehkan tindakan undang-undang diambil ke atas pelaku sexting. Antaranya ialah Akta 588, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 574 Kanun Keseksaan dan Akta 792, iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Kanak-kanak bermaksud individu berusia di bawah 18 tahun. Hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara. Dan jika melibatkan kanak-kanak bawah umur, hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat jika disabitkan kesalahan. Inilah implikasinya jika anda terlibat dengan sexting. Oleh itu, fikir dahulu sebelum anda melakukan sexting. Bukan maruah anda sahaja yang tergadai, tetapi anda juga boleh dihukum jika sabit kesalahan. Ingat, fikir dahulu sebelum terlibat dengan sexting. Banyak implikasi buruknya. Fakta kes. Mari kita teliti beberapa kes benar melibatkan sexting yang dilaporkan oleh media tempatan. Kes pertama, Mahkamah Magistrate Bahau telah menjatuhkan hukuman denda RM3,500 dan penjara 10 bulan ke atas seorang penganggur atas kesalahan mengugut bekas kekasihnya untuk menyebarkan gambar bogelnya apabila kekasihnya tidak mahu meneruskan hubungan. Tertuduh telah bertindak mengugut untuk menyebarkan gambar lucah milik mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 503 Kanun Keseksaan dan didapati bersalah. Kes kedua, seorang individu berumur 20 tahun didakwa atas kesalahan melakukan ugutan sehingga menyebabkan kematian seorang mangsa berumur 17 tahun serta memiliki bahan pornografi. Tertuduh dipercayai mengugut untuk menyebarkan gambar bogel mangsa di media sosial. Selain itu, beliau turut mengugut ahli keluarga mangsa. Tindakan tertuduh menyebabkan mangsa berkenaan mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan terjun dari bangunan setinggi 22 tingkat. Siasatan polis mendapati tertuduh juga memperdaya beberapa mangsa lain yang dikenali melalui Facebook. Tertuduh dilaporkan mengugut menyebarkan gambar bogel mangsa jika mereka enggan melakukan seks atau mahu memutuskan hubungan dengannya. Individu tersebut didapati bersalah dan dihukum penjara 21 bulan dan didenda RM17,000. Kes ketiga,
Aduan dibuat oleh seorang mangsa berumur 23 tahun kepada Biro Pengaduan. Mangsa mengenali seseorang menerusi WeChat dan telah menghantar gambar bogel dan video setelah dijanjikan bayaran oleh individu yang dikenali sebagai Ting. Namun dia telah menjadi mangsa penipuan. Malah Ting telah menyebarkan gambar bogel tersebut kepada beberapa individu lain yang tidak dikenali. Terdapat beberapa kes sebegini dilaporkan oleh media tempatan. Oleh itu, jadikan semua kes benar ini sebagai peringatan dan pengajaran kepada anda. Walaupun sexting berlaku di alam maya, namun bahana yang dibawanya adalah realiti yang tidak boleh diabaikan dan anda akan menyesal kemudian hari. Topeng sexting. Bahagian ini, iaitu topeng sexting, akan membawa anda mengenali personaliti individu yang cenderung melakukan sexting. Individu yang melakukan sexting mempunyai personaliti jenis neuroticism, extraversion, high sensation seeking, low agreeableness atau mungkin mengalami masalah kebimbangan seperti separation anxiety. Apakah maksud setiap personaliti ini? Orang yang mempunyai personaliti neuroticism ialah mereka yang suka bertindak mengikut emosi negatif dan mudah bimbang. Ciri-ciri tinggi neuroticism adalah seperti tidak boleh mengawal tekanan dan mempunyai emosi yang tidak stabil. Personality extraversion pula merujuk kepada seseorang yang suka berinteraksi dan bersosial. Ciri-ciri extraversion adalah seperti suka bergaul, tegas, yakin dalam hubungan dengan orang lain dan suka bercakap. Manakala, individu yang mempunyai personality high sensation seeking digambarkan sebagai seseorang yang suka bertindak sebelum berfikir dan gemar melakukan perkara berbahaya. Mereka suka mencari sensasi atau mencari pengalaman sensasional dan cenderung untuk mengambil risiko yang tinggi. Low agreeableness merujuk kepada personaliti seseorang yang kurang bertimbang rasa terhadap orang lain, tidak suka membantu orang lain, bersikap pentingkan diri dan tidak dapat bertolak ansur. Separation anxiety adalah rasa kebimbangan apabila perlu berpisah dengan individu yang rapat dengannya. Kebimbangan berlaku perpisahan akan menjadi keterlaluan apabila perasaan bimbang tersebut menjejaskan kehidupan seharian. Kesimpulannya, individu yang melakukan sexting tidak mampu mengawal emosi dengan baik dan memiliki kawalan diri yang lemah. Oleh itu, anda perlu sentiasa berhati-hati dengan topeng sexting kerana apa yang ditunjukkan semasa berinteraksi dengan anda di alam maya tidak semestinya menggambarkan diri mereka yang sebenar. Mungkin anda merasakan anda telah kenal hati budi seseorang di dalam talian setelah beberapa kali berinteraksi dengannya. Sangkaan anda adalah salah. Beberapa perkara perlu anda ingat untuk menilai sama ada komunikasi dalam talian itu adalah sihat dan selamat. Pastikan komunikasi adalah dua hala, iaitu anda boleh memberikan pandangan anda dan menolak sebarang perkara yang anda tidak suka. Pasangan saling hormat-menghormati antara satu sama lain, iaitu tiada unsur eksploitasi dan tiada paksaan. Jauhkan perbualan yang merangsang seksual atau yang menggairahkan. Jangan dedahkan maklumat peribadi seperti kata laluan, nombor kad pengenalan, nombor akaun, alamat rumah dan sebagainya. Jangan berjumpa dengan individu yang tidak dikenali tanpa pengetahuan orang terdekat dan dipercayai seperti ibu bapa atau rakan serumah. Apa pandangan masyarakat? Bahagian 4 akan meneroka pendapat berkenaan sexting daripada perspektif masyarakat. Sexting merupakan budaya digital yang tidak mengira latar belakang agama dan tradisi masyarakat setempat. Di Malaysia, isu seksual adalah sangat sensitif kerana kebanyakan rakyat Malaysia masih mengamalkan budaya hidup yang berteraskan agama dan budaya tradisional. Manakala di negara barat, masyarakatnya dilihat lebih bersifat terbuka berkenaan isu seksual. Namun begitu, peratusan sexting di sesetengah negara barat adalah lebih rendah berbanding Malaysia. Kajian di Eropah dan Amerika Syarikat melaporkan peratusan individu berumur 18 sehingga 24 tahun yang terlibat dengan perilaku sexting adalah sekitar 48%. Manakala di Malaysia, satu tinjauan dalam talian mendapati
seramai 73% pengguna internet berumur di antara 18 sehingga 40 tahun terjebak dalam sexting dan jumlah ini adalah sangat membimbangkan. Temu ramah yang dijalankan dalam kalangan ibu bapa mendapati bahawa mereka berpendapat perilaku sexting ini tidak patut dilakukan kerana isu berkaitan seksual adalah sesuatu yang bersifat peribadi dan jika perbualan lucah atau gambar lucah ini disebar kepada umum, ia boleh mencemar nama baik keluarga dan boleh merosakkan masa depan anak mereka. Selain itu, temu ramah yang dijalankan dalam kalangan golongan muda yang mempunyai pengalaman menerima kandungan mesej berunsur seksual daripada orang lain menyuarakan bahawa mereka berasa tidak selamat, tidak selesa, menakutkan dan mereka berpendapat individu yang membuat hantaran mesej tersebut sebagai gila seks tidak mempunyai harga diri dan cuba meraih perhatian. Trend golongan muda yang mementingkan penerimaan daripada individu lain atau geng rakan sebaya mereka telah menyumbang kepada perilaku sexting. Golongan muda ini menganggap bahawa harga diri dinilai daripada aspek pujian yang diterima daripada individu atau geng yang mereka kehendaki. Hal ini adalah tidak benar dengan konsep sebenar harga diri. Harga diri ialah bagaimana individu itu sendiri menilai kehormatan dirinya atau martabat dirinya. Anda tidak perlukan geng rakan sebaya untuk menilai atau menjatuhkan harga diri anda. Anda akan selamat jika anda berada di landasan yang betul, iaitu mengikut kepada perspektif agama, nasihat dari keluarga dan budaya masyarakat yang tidak terpesong. Kesimpulannya, setiap tindakan yang dilakukan tidak boleh hanya berlandaskan perasaan dan keseronokan yang bersifat sementara. Faktor agama, budaya tradisi dan implikasi negatif perlu diambil kira sebelum tekan butang sen. Apa yang boleh anda lakukan? Bahagian ini memberi gambaran mengenai situasi yang anda pernah atau mungkin akan alami. Jadi, apakah yang boleh anda lakukan? Situasi pertama, anda sedang berbalas mesej dengan pasangan anda atau seseorang yang anda suka dalam talian. Bagaimana patut anda respon dengan situasi sebegini? Mari lihat situasi yang kedua. Terdapat banyak lagi situasi lain yang anda akan hadapi ketika berkomunikasi dengan individu dalam talian. Namun, anda perlu ingat kembali apa kesan negatif atau akibat yang akan anda alami jika anda libatkan diri dalam sexting. Mungkin ada pelbagai alasan dan cabaran untuk mengekang diri daripada melakukan sexting. Kekangan yang dihidapi boleh dinilai daripada beberapa aspek seperti biologi. Anda merasakan ia adalah satu kebiasaan bagi golongan muda dan ingin untuk menerokai serta memenuhi kehendak seksual anda. Emosi. Contohnya, anda lakukan sexting kerana ingin merasai disayangi dan dicintai. Anda juga beranggapan bahawa pasangan anda boleh dipercayai dan anda takut hubungan akan putus jika anda tidak menuruti kehendak orang yang anda sayangi. Pemikiran. Bagi anda merasakan perilaku sexting ini dapat mengurangkan stres yang dialami dalam dunia realiti. Persekitaran. Anda dapati kawan-kawan lain juga melakukan perkara yang sama dan anda rasa ketinggalan jika tidak melakukan perkara yang sama. Selain itu, anda mungkin diugut atau dipaksa dan anda tidak tahu cara untuk menanganinya. Tidak kira dalam apa jua situasi yang anda hadapi, sentiasa amalkan langkah-langkah berikut sebelum anda melakukan sexting. Pertama, berhenti dan fikir dahulu. Bayangkan segala kemungkinan yang boleh terjadi jika anda terlibat dengan sexting. Contohnya, perbualan atau gambar lucah anda mungkin akan disebar dan anda akan menjadi mangsa buli. Anda juga mungkin terjebak dalam aktiviti seks berisiko yang akhirnya boleh menyebabkan anda mendapat penyakit HIV, mengandung luar nikah, atau kanser pangkal rahim, atau kanser serviks. Kesan negatif ini akan menyebabkan anda bertambah stres dan mungkin mengalami kemurungan atau depresi. Kedua, berani katakan tidak kepada perkara yang anda tidak ingini dan perkara yang menyalahi etika mahupun undang-undang.
anda berhak untuk mengatakan tidak. Jangan bimbang akan putus hubungan dengan pasangan kerana individu yang mengajak anda melakukan sexting bukanlah orang yang baik walaupun dia adalah orang yang anda suka. Si dia mungkin mempunyai masalah personaliti atau memakai topeng sexting yang akan menyusahkan anda kelak. Jauhi diri anda dari si dia sebelum terlambat. Ketiga, jika anda tidak berasa selesa berkomunikasi dengan individu tertentu, hentikan komunikasi tersebut. Jika perlu, block, unfriend atau unfollow individu tersebut. Keempat, yakin dengan keputusan yang dibuat demi kebaikan diri. Fikirkan perkara positif seperti dapat mengelak perkara buruk dan berpeluang untuk bertemu individu yang lebih baik. Tidak perlu mengikut trend yang tidak sihat jika ia membawa pelbagai kesan negatif kepada anda. Kelima, jangan tanggung masalah anda berseorangan. Dapatkan bantuan. Laporkan apa-apa ugutan atau masalah di alam maya kepada ibu bapa, ahli keluarga lain, kaunselor LPPKN, kaunselor sekolah, talian kasih 15999 atau perkhidmatan oleh NGO. Setiap perkara ada jalan penyelesaiannya. Anda boleh membuat aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia di laman web aduan.skmm.gov.my atau laporkan kepada polis. Pastikan setiap bukti perbualan disimpan dan direkodkan. Kesimpulannya, sebelum atau jika anda telah terlibat dengan sexting, anda hendaklah sentiasa ingat dengan 5B ini. Berhenti dari ingin melakukan sexting. Berfikir dahulu akibat melakukan sexting. Berani katakan tidak kepada sesiapa sahaja yang mengajak anda melakukan sexting. Berkeyakinan dengan keputusan anda. Bantuan sentiasa ada jika anda memerlukannya.